Oke, salam dan salam sejahtera. Dan hari ini kita tengok ya, inilah kepimpinan PAS. Yang mana hari ini kita tengok Ustadz Dasuki kalah saman dan kena bayar RM10K ya kepada Ketua Pemuda Amanah Kelantan, iaitu Muhammad Zul Hazmi Hassan, atau lebih dikenali sebagai Jamming Hassan ya. Yang mana fitnah ini sebelum ini telah pun dibuat video oleh Jamming, dan kita tahu fitnah ini juga melibatkan isu tabung haji. Tabung haji ini kalau kita lihat ya, sebelum ini mereka bermain dengan isu yang mengatakan bahawa aset tabung haji dijual kepada orang bukan Islam. Dan ini adalah satu perkara yang pada saya mengguris hati. Mengguris hati orang yang bukan Islam, mengguris hati kaum lain, kerana melibatkan penjualan aset yang mana dikatakan dijual kepada kaum lain ataupun agama lain, yang pada saya ini adalah satu perkara yang tidak mempunyai asas. Dan akhirnya video ini yang mana sebelum ini kita tahu Ustadz Dasuki apabila dalam isu ini telah pun sampai ke mahkamah, yang mana telah pun disaman oleh Jamming, dan akhirnya hari ini terpaksa membayar denda sebanyak RM10K. Dan pada saya ini adalah satu yang kita boleh lihat sebagai rakyat bahawa inilah yang ada dalam PAS. Mereka tidak teragak-agak untuk mereka membuat satu fitnah yang mana mereka keluarkan kenyataan yang belum tentu fakta mereka itu jelas, yang mana mereka sendiri tidak menyelidiki apa sebenarnya yang berlaku, yang mana mereka cuba memfitnah kepada Datuk Seri Mujahid sebelum itu, yang mana Mujahid ataupun Datuk Seri Mujahid menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri yang waktu itu sebagai Menteri Agama. Jadi mereka dengki, mereka menggunakan isu tabung haji ini hanyalah semata-mata untuk mereka nak menyatakan bahawa seolah Pakatan Harapan sewaktu mereka memerintah di PRU ke-14 itu melakukan perkara itu, Bu. Dan mereka bermain dengan sentimen itu sehingga ramai orang-orang Melayu, ramai orang-orang Islam merasa bahawa kenyataan yang mereka keluarkan ini betul. Apa impaknya dalam politik negara ini? Impaknya adalah pengundi, yang mana mereka yang begitu fanatik, mereka yang terpengaruh, mereka yang ditipu bulat-bulat akhirnya terpaksa memberi undi kepada parti seperti PAS, parti seperti Bersatu, yang hakikatnya adalah perkara ini tidak berlaku, dan akhirnya kemenangan kepada mungkin ahli parlimen mereka, kepada adun mereka yang tidak akan menguntungkan kita, yang mana kita akan mengundi kepada mereka yang pembohong, penipu, pefitnah. Dan akhirnya kalau dengan hanya nilai 10.000 yang dibayar oleh Ustadz Dasuki ini, pada saya itu adalah sesuatu yang sangat kecil kepada mereka yang menabuh fitnah, yang mana sampai hari ini perkara-perkara seperti ini masih diulang-ulang. Dan kita boleh dengar dalam PRN yang 6 buah negeri ini, di PRU yang lepas masih bermain. Isu ini pada saya perlu kita hentikan dengan kita harus selalu mengambil tindakan tegas seperti mana yang dibuat oleh Jamming Hassan ini, supaya pengajaran kepada mereka. Kalau kita lihat ya, rata-rata pemimpin PAS mengeluarkan fitnah, mengeluarkan pembohongan, penipuan, munafik, yang mana mereka menggunakan propaganda-propaganda, termasuklah cyber trooper mereka. Kerana mereka terdidik, mereka telah pun ditrainkan dengan otak bahawa setiap hujah daripada parti yang mereka tidak sokong, contohnya Pakatan Harapan, mereka akan mencari dalil-dalil baru, mereka akan cari fatwa-fatwa baru untuk mereka cuba untuk membalas ataupun untuk mereka menidakkan. Jadi ini adalah satu yang tidak baik dalam politik negara ini. Mereka tidak pernah bersetuju dengan pandangan-pandangan daripada parti kerajaan yang ada hari ini. Kerana apa? Kerana salah satunya antaranya adalah mereka menyimpan rasa dengki, menyimpan rasa dendam. Ini adalah satu yang tidak baik. Dalam politik hari ini, jika orang seperti Ustadz Dasuki ini ingin ke politik, pada saya beliau perlu menunjukkan sikap kepimpinan, kerana negara ini bukan milik satu kaum, negara ini juga bukan milik satu bangsa, milik satu agama. Negara Malaysia ini seperti mana yang saya ulang-ulang adalah milik kita semua, yang telah pun kita termaktub dalam MA 63. Saya rasa orang seperti Ustadz Dasuki ini, dia ada ulang-ulang perkara yang seperti ini. Saya rasa juga ramai mereka-mereka yang ada dalam kepimpinan PAS, mereka tidak tahu tentang apa itu sejarah Malaysia ini, apa itu perjanjian Malaysia tahun 1963. Jadi perkara ini mereka hanya merasakan bahawa diri mereka yang bermain dengan sentimen agama dan kaum ini yang jalannya betul. Tetapi pergabungan ini sebenarnya berlaku dengan satu perjanjian.
Nah, jadi ramai di antara mereka ini yang pergi ke politik, terutamanya ke pimpinan PAS, terutamanya anak-anak muda mereka yang tidak mempunyai pengalaman. Jadi sebelum kita ke politik, lebih baik kita belajar sejarah tentang Malaysia ini, tentang kaum lain, agama lain, dan kita harus juga pergi ke negeri-negeri lain supaya kita tahu. Jangan kita bermain dengan sentimen yang tidak menguntungkan. Apa yang Ustaz Dasuki ini kata, seolah-olah tabung haji menjual aset. Dia tidak cerita bagaimana kerajaan membantu tabung haji apabila kita tahu bahawa permasalahan besar berada di tabung haji. Ustaz Dasuki tak nak tanya bahawa apa yang kerajaan telah bantu kepada tabung haji melibatkan duit semua rakyat yang ada di dalam kerajaan pusat itu. Jadi sepatutnya Ustaz Dasuki menghormati kaum lain, menghormati pandangan-pandangan lain, bukan dia bermain dengan isu bahawa aset kepada tabung haji ini dijual kepada orang bukan Islam. Ini adalah satu kenyataan yang sangat resis. Jadi saya harap pemimpin-pemimpin PAS jika nak ke politik tak perlulah bermain dengan sentimen murahan seperti ini. Kita kena orang kata berjiwa besar. Kalau kita bermain dengan sentimen ini, apakah rakyat Sabah Sarawak terima? Dan kita tahu bahawa Malaysia ini hasil utamanya adalah daripada minyak dan juga gas yang melibatkan negeri yang bernama Sabah Sarawak. Jika kita sebelum ini dengar isu Kelantan, isu Terengganu yang nak klaim isu royalti minyak mereka, kita tahu bahawa minyak yang ada bukan di dalam perairan yang dekat dengan berapa kilometer sepatutnya daripada negeri itu. Jadi sebab itu royalti itu tidak dapat dibayar kepada mereka. Sedangkan Sabah Sarawak berpuluh-puluh tahun telah pun membantu kerajaan pusat, membantu negeri-negeri di Semenanjung dengan duit yang ada daripada hasil bumi mereka. Yang mana membantu Kelantan, membantu Terengganu, membantu geng-geng PAS ni mendapat gaji. Gaji ini adalah daripada hasil duit semua rakyat, daripada hasil minyak Sabah Sarawak. Jadi Ustaz Dasuki kalau nak memikirkan isu itu, Ustaz Dasuki perlu lihat apakah selama ini Ustaz Dasuki menggunakan Proton Saga dan tidak menggunakan handphone daripada buatan negara lain. Kalau menggunakan barang daripada negara lain, menggunakan barang daripada kaum lain, sedar sendiri. Jangan-jangan suara dalam itu pun dibeli daripada China ataupun daripada brand-brand mahal daripada luar negara. Kita ni suara dalam pun tak mampu buat. Jadi tak perlu kita nak berhujah tentang isu tabung haji dijual pada orang ni. Yang penting adalah melibatkan tabung haji contohnya. Pelaburan itu haruslah bersifat halal. Jadi yang itu yang paling penting. Jadi jangan kita mempermainkan ataupun bermain dengan sentimen politik yang konon-kononnya macam ni, macam tu, jual kepada kaum lain. Seolah-olah ini adalah menakutkan. Kita sekarang ni bergerak dalam negara maju. Kita nak bergerak dengan pelaburan. Contoh tabung haji juga memerlukan pelaburan mereka untuk mereka mendapatkan bonus, untuk mereka mendapatkan tabung haji itu income yang lebih untuk membayar pekerja mereka. Jadi perkara-perkara seperti ini kalau kita bermain dengan isu ini, sampai bila kita nak buat bisnes? Sampai bila kita ni nak bergerak ke negara maju? Jadi saya pesan kepada pemimpin PAS, fikir sikit. Jangan menjadi otak yang dungu, yang tidak boleh berfikir dengan waras. Yang mana konon-kononnya nak bawa pelaburan halal, tetapi Kelantan, Terengganu, Kedah pun tak maju-maju lagi. Semua pelaburan yang disebut pun melibatkan Barat, melibatkan orang China. RII pun panggil orang daripada China, yang sebelum ini kata China komunis, lepas tu kata orang ni itu. Tapi kita tengok yang buat kerja di RII itu orang Cina semua. Jadi tak payahlah resis, fikir sendiri. So itu ulasan saya berkenaan dengan isu ini. Saya harap lepas ni jamming boleh cari lagi kesalahan-kesalahan mereka, biar jamming jadi kaya kerana dapat keuntungan daripada saman mereka-mereka yang selalu mengeluarkan fitnah ini. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih.